Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pergi lebih jauh apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dipilih untuk mendengar tazkirah pada hari ini, yang mana kita percaya bukan semua orang Allah SWT pilih untuk mendengar ceramah. Bukan semua orang yang Allah SWT pilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Bukan semua orang yang Allah SWT pilih dia untuk menghafal Quran. Dan bukan semua orang juga Allah SWT pilih untuk hidup di muka bumi ini, yang mana pada hari ini bersamaan dengan 1 Ramadan. Tak semua orang Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam bulan Ramadan. Jadi kita patut bersyukur pada hari ini kerana Allah pilih kita. Bukan sesiapa pilih kita, tetapi Allah SWT yang pilih kita. Dan pada hakikatnya Allah SWT juga yang telah menggerakkan hati kita, tangan kita, kaki kita, bahkan keseluruhan tubuh badan kita. Seperti mana yang Saidina Omar katakan, aku ini tidak mampu nak berbuat baik, walaupun hanya untuk menyebut Allahu Akbar, jika Allah tidak memberi pertolongan pada aku. Maksudnya, apa sahaja yang Allah SWT berikan kepada kita, apa sahaja yang kita dapat adalah daripada Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, kita patut rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala pilih kita. Pada pagi ini kita akan mengupas sedikit tazkirah berkenaan dengan Ramadan yang berkesan. Bagaimana untuk mendapatkan Ramadan yang lebih bermanfaat, lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelum ni. Yang pertama sekali, kita hendaklah merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, mukmin yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Selain itu juga, sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah sentiasa mempertingkatkan ilmu kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, banyak sangat ilmu-ilmu yang mungkin kita dah lupa dah. Hukum hakam tentang Ramadan kita dah terlupa. Sembahyang tarawih beberapa rakaat mungkin kita lupa dah. Jadi waktu ni lah ambil peluang. Dalam musim PKP ni, banyak sangat waktu yang kita boleh manfaatkan untuk tambah ilmu. Buatlah halaqah di rumah, berkongsi agama di rumah, tazkirah ringkas di rumah, buatlah. Tadabbur Al-Quran ataupun apa sahaja yang bermanfaat untuk tingkatkan ilmu, buat sahaja di rumah, insya-Allah. Kerana sebagai seorang mukmin, kita kena ada rasa cintakan ilmu, kita kena ada rasa sayangkan ilmu. Rugi ilmu yang kita belajar di sekolah kita tak kongsikan di rumah, sangat-sangat rugi. Saya percaya banyak sangat ilmu yang telah dikongsikan oleh guru-guru anda di sekolah. Jadi inilah masanya untuk kita kongsikan apa yang kita dah belajar di rumah pula, insya-Allah. Untuk anak-anak SBI yang saya kasihi sekalian, untuk menjadi seorang remaja yang lebih baik, mukmin yang lebih baik pada bulan Ramadan ini, yang pertama sekali, kita mestilah sentiasa berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Dalam Quran ada sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam membuat kebajikan. Jadi kalau kita tak ambil ayat tu sebagai satu motivasi pada kita, sangat rugi sebenarnya, sangat rugi. Dan Nabi pun pernah pesan, apa kata Nabi? Nabi kata jangan kamu hina satu perbuatan yang baik, kerana ianya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, dekat rumah boleh je kita buat apa saja kebaikan yang kecil, dan kita jangan harapkan balasannya hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap perbuatan baik yang kecil itu di sisi Allah SWT sangat besar. Jadi mukmin yang cemerlang, yang terbaik di dalam bulan Ramadan, kita mestilah merubah cara percakapan kita dengan yang lebih lemah lembut.
Lebih-lebih lagi dengan ibu bapa kita. Dalam Quran ada sebut qaulan layyinan. Qaulan layyinan adalah kata-kata yang lemah lembut. Tetapi bila menyebut tentang ibu bapa, Allah SWT meletakkan qaulan karimah. Maksudnya setiap kata-kata kepada ibu bapa adalah satu perkataan yang memuliakan. Dengan dalam keadaan yang sopan santun dan merendah diri, kita mesti bercakap dengan ibu bapa dengan sangat-sangat beradab. Ini semua adalah adab. Dan adab yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling power sekali adalah beradab dengan ibu bapa kita sendiri. Dalam satu hadis, Nabi pernah berpesan pada kita, ketika mana seorang ibu memanggil anaknya di Taif, wahai anak, dia memanggil anaknya di Taif, dan anak ini datang dalam keadaan dia merangkak-rangkak, mendatangi ibunya dalam keadaan merangkak-rangkak sehingga pecah tangannya, sampaikan lututnya luka, sampaikan sikunya luka, tapi anak ini masih tak boleh dipanggil anak yang soleh. Jadi kalau dalam keadaan macam tu pun tidak dikatakan anak yang soleh, di manakah tempat kita? Di manakah tempat kita ketika ibu bapa kita mengejut kita bangun subuh, tapi kita membentak, suruh kita membaca Quran, menghafal Quran, tapi kita dengan nada yang tinggi, kita mengada kata nantilah. Itu semua adalah perkataan-perkataan yang bukannya qaulan karimah. Sekiranya kita nak mengubah diri kita menjadi yang lebih baik di bulan Ramadan dan mendapat berkat, inilah masanya untuk kita berubah. Kita berubah bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang sekeliling kita juga. Kena ingat, setiap apa yang kita lakukan, apa sahaja yang Allah SWT suka, ibu bapa kita tetap suka. Apa sahaja yang ibu bapa kita tak suka, Allah SWT juga tidak suka. Kita yang menggunakan perkataan yang hina untuk memanggil ibu bapa kita, kita boleh fikir sendiri, di manakah tempat kita di sisi Allah SWT nanti? Adakah dengan Quran yang kita hafal 30 juzuk di dada adalah lesen besar untuk kita tidak hormat kepada ibu bapa? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Kesimpulan daripada tazkirah saya pada pagi ini, marilah kita sama-sama berazam, sama-sama meningkatkan diri dalam bulan Ramadan, kerana kita tidak tahu adakah kita masih dipilih lagi pada Ramadan yang akan datang. Sekiranya ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sangat-sangat rugi sekiranya kita tak ambil peluang ni. Kita berada di satu bulan yang sangat mulia, jadi kita perlulah menjadi orang yang mulia. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Harap semua yang disampaikan pada pagi ini dapat dimanfaatkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.